Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Roslan. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan 1 PBL 3063 Linguistik dan Terjemahan. Tajuk tugasan kami ialah Teori Terjemahan Vinay dan Derbelnet 1958, Terjemahan Tidak Langsung. Yang berikut merupakan senarai ahli kumpulan bagi kumpulan 10. Menurut Bell, terjemahan boleh difahami melalui 3 perspektif utama. Pertama, terjemahan sebagai proses iaitu aktiviti menterjemah. Kedua, terjemahan sebagai produk iaitu hasil daripada proses tersebut. Ketiga, terjemahan sebagai konsep gabungan yang menggabungkan proses dan produk secara serentak. Kesemua perspektif ini berkongsi matlamat yang sama, iaitu usaha melampaui batas bahasa, budaya, geografi, dan masa. Sesuai menurut Vinay dan Derbelnet, terdapat 2 bentuk utama terjemahan. Pertama, terjemahan langsung iaitu terjemahan literal frasa atau struktur bahasa sumber ke bahasa sasaran. Kedua, terjemahan tidak langsung iaitu teknik yang menggantikan elemen budaya dalam bahasa sumber dengan elemen setara dalam bahasa sasaran supaya lebih mudah difahami oleh pembaca. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti 4 kaedah terjemahan dan menghuraikan perubahan struktur bahasa melalui 4 kaedah terjemahan berdasarkan teori terjemahan tidak langsung Vinay dan Derbelnet 1958 dalam puisi She Walks in Beauty oleh Lord Byron. Metodologi kajian ini bermula dengan reka bentuk kajian iaitu kajian kualitatif deskriptif yang memfokuskan kepada analisis teks sumber dan teks sasaran secara mendalam bagi memahami proses terjemahan. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti makna tersurat dan tersirat serta perubahan struktur bahasa dalam teks. Seterusnya, dalam prosedur pengumpulan data diambil daripada puisi bahasa Inggeris She Walks in Beauty oleh Lord Byron dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai teks sasaran. Kemudian, bagi prosedur penganalisisan data, analisis dijalankan berpandukan kaedah terjemahan tidak langsung oleh Vinay dan Derbelnet 1958 yang melibatkan 4 kaedah utama iaitu transposisi, modulasi, persamaan dan penyesuaian. Akhir sekali, dapatan kajian diperoleh bagi menjelaskan penggunaan kaedah terjemahan serta perubahan struktur bahasa dalam konteks budaya Melayu. Terdapat 4 kaedah utama dalam terjemahan tidak langsung, iaitu transposisi, modulasi, persamaan dan penyesuaian. Kaedah yang pertama iaitu kaedah transposisi. Kaedah transposisi merupakan kaedah yang mengubah kedudukan frasa serta golongan kata dalam bahasa sasaran tanpa mengubah makna asal. Terdapat 2 jenis dalam kaedah transposisi iaitu transposisi struktur ayat dan transposisi golongan kata. Jadual 3.1.1 menunjukkan data atau rangkap yang diperoleh dan diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran dengan menggunakan kaedah transposisi struktur ayat. Ayat pada teks sumber merupakan ayat aktif di mana frasa wish heaven to go there berada di pangkal ayat dan frasa kerja iaitu denies berada di hujung ayat. Ayat pada teks sumber telah diterjemahkan dengan menggunakan kaedah transposisi struktur ayat kepada teks sasaran, di mana ayat aktif dalam teks sumber diterjemahkan menjadi ayat pasif ke dalam teks sasaran supaya diterjemahkan dengan sesuai dan semula jadi. Misalnya, ayat aktif daripada teks sumber diterjemahkan menjadi ayat pasif ke dalam teks sasaran, di mana frasa kerja iaitu yang dinafikan berada pada pangkal ayat dan subjek iaitu oleh duniawi sehingga syurga berada di hujung ayat. Transposisi golongan kata pula menggantikan golongan kata dalam bahasa sumber kepada golongan kata lain dalam bahasa sasaran yang mempunyai persamaan makna. Berdasarkan jadual 3.1.2 di bawah, kata nama beauty yang terdapat pada rangkap 1 baris 1 puisi diterjemahkan kepada kata adjektif anggun dalam bahasa Melayu. Apabila kata nama beauty diterjemahkan secara langsung membawa maksud kecantikan, namun kelihatan agak janggal jika kata nama tersebut dikekalkan. Oleh itu, kata adjektif anggun lebih sesuai digunakan dalam terjemahan puisi ini kerana menurut budaya Melayu, anggun menggambarkan sifat dan pribadi wanita secara menyeluruh dan bukanlah dari luaran atau fizikal sahaja. Kaedah terjemahan modulasi merujuk kepada kaedah yang mengubah padanan satu lawan satu perkataan dalam frasa atau ayat tetapi mengekalkan maksud dan konsep asal. Mohsin et al. 2021.
Merujuk kepada jadual 3.2.1, ungkapan cloudless dalam rangkap 1 baris 2 diterjemahkan sebagai bening. Secara literal, cloudless bermaksud cuaca tanpa awan. Namun dalam konteks puisi, ia melambangkan ketenangan dan kejernihan suasana. Oleh itu, terjemahan ini menggunakan kaedah modulasi, iaitu menukarkan ungkapan negatif kepada bentuk positif tanpa mengubah makna. Perubahan sudut pandang ini lebih sesuai dengan budaya Melayu yang mengaitkan langit dengan keindahan dan ketenangan jiwa. Justru, penggunaan bening menjadikan terjemahan ini lebih semula jadi dan selaras dengan teori terjemahan tidak langsung oleh Vinay dan Darbelnet. Kaedah persamaan pula merupakan terjemahan yang mengekalkan makna asal dengan menggunakan ungkapan yang lebih sesuai dalam budaya sasaran. Kaedah ini terbagi kepada dua bentuk, iaitu persamaan terdekat dan persamaan sejaji. Berdasarkan contoh jadual dalam slide, ungkapan meet pada rangkap 1 baris 4 puisi diterjemahkan kepada bersatu dalam bahasa Melayu, walaupun makna literalnya adalah berjumpa. Hal ini disebabkan ungkapan meet dalam puisi bukan hanya sekadar bermaksud berjumpa dalam keadaan fizikal, sebaliknya membawa makna yang semula jadi dalam bahasa Melayu, iaitu perasaan yang bersatu kerana unsur luaran iaitu lingkungan mata bertaut dengan unsur dalaman iaitu hati. Oleh itu, terjemahan ungkapan bersatu lebih sesuai kerana memberikan kesan estetik dan lebih puitis untuk dirasai oleh pembaca Melayu. Kaedah terjemahan penyesuaian digunakan apabila situasi dalam teks asal tidak wujud dalam budaya teks sasaran, sehingga penterjemah perlu mewujudkan situasi baharu yang sepadan bagi menggantikan rujukan budaya tersebut. Saritaki 2021. Berdasarkan jadual 3.4.1 dalam rangkap 1 baris kelima, kaedah ini digunakan pada perkataan tender yang disesuaikan kepada keheningan. Secara literalnya, tender diterjemahkan sebagai lembut, namun ungkapan keheningan lebih sesuai untuk digunakan dalam konteks puisi. Hal ini kerana ungkapan keheningan dipilih untuk menggambarkan sifat atmosfera yang tenang dan suci. Selain itu, kaedah penyesuaian ungkapan ini juga bertepatan dengan nilai masyarakat Melayu, iaitu keindahan dan kesucian yang dikaitkan dengan suasana yang tenang dan tidak terganggu, seperti mesej yang disampaikan oleh Lord Byron dalam puisi She Walks in Beauty. Kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa 4 kaedah terjemahan tidak langsung oleh Vinay dan Darbelnet memainkan peranan penting dalam mengekalkan makna dan keindahan puisi She Walks in Beauty, iaitu transposisi, modulasi, persamaan dan penyesuaian. Secara keseluruhannya, keempat-empat kaedah ini menjadikan terjemahan lebih puitis, mudah dipahami serta sesuai dengan konteks budaya Melayu. Hal ini menunjukkan kepentingan penguasaan teori terjemahan tidak langsung untuk menghasilkan teks terjemahan yang berkualiti tinggi. Sebagai tambahan, yang berikut merupakan senarai bahan rujukan yang kami gunakan untuk tugasan ini. Itu sahaja dari kumpulan kami berkenaan dengan tugasan 1 menggunakan teori terjemahan Vinay dan Darbelnet 1958, terjemahan tidak langsung / translation. Sekian, terima kasih.